dikatakan sebagai untuk refer kepada one to one. Okay, and then satu lagi graph adalah bentuk kuadratik. This is many to one. Okay, so kalau kita nak transfer kepada diagram pula. So bila awak ada diagram, so this is your diagram, arrow diagram. So this is normally your object, this is your image ataupun your range, and then dia akan one to one macam ni. Begitu. So dia adalah function notification dia. Kemudian kalau many to one pula, dia many maknanya dia pergi pada satu je dia punya image. Dia many ni kat sini banyak. Okay, tapi dia boleh berkongsi image. Image dia ada satu je. Dia tetap satu je image dia. Itu adalah function. Okay, so kalau kita diminta oleh soalan untuk lukis graph, dia takkan kata lukis, dia akan kata sketch. Dalam IG tak ada draw ya. Tu awak kena ingat. SPM je ada draw. So dalam IG kalau dia suruh awak sketch the graph. Okay, you sketch the graph and then you nak kena detect dia punya range. Okay, you have to detect dia punya range ataupun domain dalam bentuk range lah maksud dia. Awak tak boleh list down je, jarang soalan so minta list down the range. List down the domain, tak ada. Jadi you have to know after you plot, katalah graph you, ni function fx, x, ni 0, katalah this is your graph. And then semua nilai yang berada di sini, katalah graf ni termasuk bawah sekalipun, ini adalah range you. Okay. And then this one adalah, si X pula adalah domain. Okay, contoh kalau soalan kata give the range untuk fx katakan, okay. Sini katakanlah 4 koordinat awak dan sini katakanlah ada graf kat sini kan. So graf ni kat sini katalah -2. So your range will be between 4 and -2. Awak jangan keliru dengan perkataan range tau. Kat sini, ni maksud dia range, julat. Dalam bahasa matematik yang ni kita panggil range julat. Range ni kat sini adalah image. So jangan confuse ayat tu. Kalau soalan kata give a range, awak bagi list down pula. So kat sini students selalunya kalau dia tak belajar betul-betul masa function tu, begitulah jawapan dia nanti. Okay, so yang tu dah cover untuk ingatkan semula dekat awak what is the definition function lah. So selalunya awak kena tahu wording seperti this is will be cover for object, dia punya vocab dia tu. Object, kemudian apa lagi yang awak kena tahu benda ni? Yang ni adalah domain. Kan? Lepas tu yang ni adalah image, yang ni adalah range. Okay? Yang ni juga adalah codomain. So dia adalah benda yang sama, cuma nama dia berbeza. Dia adalah benda yang sama. Kalau dia kata find the range of codomain function, janganlah tu macam apa benda ni. Okay, so awak kena tahu, pastikan awak sudah mengenali vocab-vocab dalam function lah. Okay, contohnya kan. Contoh je, katalah awak ada example, kita ada fx equal to x minus 5. And then x is between 7 and -2. So you have to find one by one actually. You find one by one. Kalau cantik, buat table. Ni soalan ni dia kata find the range of the function. Ni soalan ni adalah find the range of the function. Apakah jenis-jenis soalan yang boleh create daripada sini? Yang pertama dia boleh direct je dekat awak. Find the range of function. Yang kedua, sketch the graph, hence find the range of the function. Dia boleh jadi macam tu, dua soalan. So maknanya bila awak sketch the graph, selalunya function, graph dia, kalau benda tu adalah function, graph dia sama ada straight line ataupun kuadratik. Itu je. Jadi kalau kita tengok equation ni, kita tahulah graph ni ada linear kan. Graph ini adalah linear. Fx equal to x minus 5. Terang-terang graph ni adalah linear. Jadi
awak carilah balik dia punya apa, dia punya fx x minus 5. Jadi teacher cadangkan awak buat molek-molek table kan, walaupun soalan tak suruh, tak apa, it's up to you. Awak nak list down pun boleh, tak ada masalah. Okay, it depends on the question. Tapi you kena tahu macam mana nak jawab soalan ni. Alright, after you punya x between 7 and x between negative 2, so you list down negative 2, negative 1, 0, 1, 2 sampai 7. Okay, lepas tu awak akan dapat nilai lah. Okay, so kalau lah teacher ni dah cari, katakan F2 awak akan dapat 7, F negative 1 dapat dengan negative 6. Tahu tak macam mana dapat nilai-nilai ni? Do you know how to get? Masuk dalam equation. Substitute. Pandai. Okay. So awak pun masuklah semua nilai-nilai ni kan. Panjanglah pula kan. Sampailah F7 sampai F7 awak akan dapat 2 and then you buat graph pun okay. So you make it a graph by what? By the table tadi tu. So awak punya graph akan dapat, of course lah, nilai 2 paling tinggi, nilai kecil negative 7. Tengok dekat fx awak dapat dan graf awak tentunya akan dapat macam ni lebih kurangnya. Plot lah macam biasa. So when the question ask you what is the range of the function, so you tengok dekat bahagian F. Ni adalah range. So fx is between 2 and negative 7. Kena ingat ya, termasuk ya, termasuk. Okay. Ada soalan? It's just a definition. It's just macam recall balik lah. Cikgu Fitri plan, cikgu tingkatan 4 plan at MAC untuk recall balik semua topik secara kasar. Kasar. Okay, bukan secara detail saya kasar sebab awak dah belajar. Okay, so you have any question? You boleh recall balik sikit-sikit apa yang you belajar masa form 3? Actually topik ni masa form 2. Sebenarnya, okay, alhamdulillah. Okay, so tahu tak apa maksud kalau dia kata fx? Okay, ni example. Fx equal to x squared minus 4 dan x is subset kepada R. Do you know what is the meaning of this kind of the statement? Do you know what is the meaning? People? No. Okay. Okay, thank you for the honest answer. So R is means all the value of X is R is means real number. Okay, real number. What is the meaning by real number? Sebenarnya real number ni awak dah belajar masa awak form 1. Tak apa, kita buka balik. Awak dah tingkatan 4 sekarang kan. So kalau real number ni adalah, apakah ciri-ciri real number? Semua number yang positif sahaja. Okay, dia ada whole number, dia ada integer, dia ada decimal number. As long as the number is not negative. Tu maksud dia. So you have to assume when you want to find this function, so you have to assume when you want to find this function, all this the real number substitute dekat sini adalah semuanya positif ataupun x is more than 0. Is that 0, is that real number, people? Okay, jawapannya yes, sebab 0 adalah natural number. Nak tunggu korang jawab memang lambat kan? Wake up form 4, wake up. Korang dah nak ambil more IG dah ni. I tak tahu lah, ada ni wujud ni cukup tak 50 orang? 42, 43, 44, 45. Mana lagi 5 orang? Tak apa. Okay. Alright, that is fokus kepada range sebenarnya. Soalan IG function memang kalau siapa dah tengok soalan IG, siapa dah ada set IG, siapa dengan kecanggihan yang awak ada, apa tu smartphone awak tu kan. If you look every year, mesti ada salah satu paper yang akan ada soalan function. Dan sangat bertuah kalau kita tengok, dan sangat bertuah dan bersyukur dan beruntung kalau awak dapat soalan composite function.
Seterusnya kita akan pergi ke composite function lah. So composite function ni adalah memang wajib dan memang akan ditanya dan mudah nak dapat markah sangat. Sebab dia adalah algebra sebenarnya. Dia adalah combined algebra. Okay, and then dia juga adalah combined function. So dalam peringkat you all ni selalunya akan ada 2 function sahaja combine dia. Okay, kalau nak lebih SPM. SPM selalunya akan tak payah cakap pasal SPM lah ya, kita cakap pasal IG dulu. Sebab IG ni mudah, rugi sangat kalau tak score. Tapi tak guna-guna juga kalau awak tak score, kalau awak tak buat effort. Memang sah-sah lah tak boleh score ya. Teacher cakap ni IG mudah kalau awak ada effort yang baik. Kan effort awak ni macam nak ambil SPM. Confirm boleh. Tu maksud dia. Ni kalau kata mudah, effort tak ada memang tak lah. Tu maksud dia. Jadi composite function ni awak akan selalunya familiar dengan GF, FG. So belakang ni ada X sebenarnya ya. Belakang ni ada X untuk menunjukkan bahawa dia adalah function. GG, X ataupun FFX. Okay, this is we call it as a composite. Dia gabung lebih daripada satu function. So dia setakat ni 2 lah. Okay, lepas tu dia juga adalah kalau ikut diagram, arrow diagram dia, kita akan settle function yang berada di belakang terlebih dahulu. So cara kita nak baca ni pun awak tahulah macam mana nak settle, awak akan mula yang belakang dulu. Yang belakang ni akan dijadikan sebagai subjek untuk function yang berada di hadapan dia. Okay, sebab tu kalau awak ada ni objek, ini adalah image, yang ni adalah satu lagi function. So kita akan baca ini adalah function G, ini hasil dia kat sini adalah function FG. Gitu. Jadi bila selalunya kalau awak masih ingat lagi macam mana awak nak settle composite, macam teacher cakap tadi lah, kalau you want to find function FGX, so you have to assume, bukan assume jugalah, boleh guna ni sebagai objek function F. Okay, awak boleh macam nak buat pengiraan tu kan, you akan start dengan function gx dulu. You get what is the gx, and then actually gx tu adalah objek kepada function f. Okay, alright. So contoh paling mudah. Okay, contoh, kita tengok contoh. Example paling mudah untuk recall balik, hopefully lah macam last week. First class tu I bagi latihan. I harap-harap you all tengok. Tapi tak tahulah tengok ke tak kan? Okay, contohnya fx equal to x squared minus 1. Dia ada perkataan given dia wajib akan tulis given. Dalam soalan dia akan bagi given kalau benda yang kita nak kena guna untuk add maths. Dia bukan straight. Function fx is tak. Dia kata given fx equal to x squared minus 1. Kemudian gx equal to 2x minus plus 1. So dia kata therefore find gfx. Ataupun teacher nak ubah sikit yang dia letak number katakan kan. Find gf5. Okay, so macam mana kita nak buat? Soalan ni awak memang tak boleh salah student. Kalau range tadi tu mungkin lah, sebab I perasan kalau range tu student dalam kelas, dia memang tak apa nak bagi perhatian sangat. Sebab my experience kalau soalan range ni ramai student yang macam macam mana nak jawab ni? Ni macam agak macam sikit. Tapi composite ramai yang boleh jawab. Jadi bila kita ramai boleh jawab, maknanya awak pun akan boleh jawab. Macam tu. Tapi kalau range tadi, teacher dah ingatkan cara mudah untuk ingat tu range tadi tu. So harap-harap macam teringat kembalilah lesson awak yang dahulu kala tu. Boleh? Faham tak teacher cakap apa ni? Faham. Faham, Alright. teacher. Okay. So sekarang ni kita nak dah berada di composite. Jadi macam mana kita nak cari GF5? So kita kena buat yang belakang dulu. Yang I buat purple ni. Purple ni adalah function F. So you go to function F. So function F sekarang ni objek dia sudah menjadi 5. Ni sudah menjadi 5. Jadi you all pun kenalah ganti dengan 5. 5 squared minus 1. 25 minus 1. 25.
4. Jadi how you want to write 24 tu? Jadi dia dah jadi macam ni lah. Dia akan jadi macam mana? Dia akan jadi function tadi function GF5 ni. I love to buat equal dekat sini. Ada setengah student boleh juga kalau awak nak buat equal dekat sini. Tak ada masalah. Okay? Jangan ada banyak equal sudah. Macam tu. Kalau GF5 tadi kita dah cari dah. F5 tadi adalah 24. Betul tak? Betul. Okay. So you akan letak sini 24. Maka dia secara tak langsung sudah menjadi function Function G. function G. Macam itulah maksud dia. Jadi G ni adalah 224 plus 1. Sebab function G kita adalah, kalau kita tengok balik soalan tadi, function G kita adalah 2x plus 1. Jadi you just apply dekat sini. So dapat 49. Okay? Alright. So sometime, okay, kalau soalan diberi, what kind of the composite function can will be ask you in the exam? Dia tak ada banyak pun. Cuma dia pimai macam tu je. Dia bukan problem solving. Selalu soalan problem solving aku boleh score. Awak mesti akan dapat markah yang baik. Dan awak bukan nak dapat 100 pun. Macam tu. Macam soalan test baru-baru kan, ujian formatif ni. Ya Allah. Cakap pasal positif ni memang sakit betul. Sebab I rasa soalan untuk kinematics bagi ujian formatif tak susah langsung. Kalau nak dibandingkan dengan soalan quiz you all. Soalan quiz you all tu mungkin lah Cikgu Fitri nak korang berfikir lebih sikit lah kan. Jadi kalau tengok soalan test tu memang tak susah. At least kan semua pelajar boleh jawab soalan A. Find the acceleration when t equal to 3. Ganti saja nilai t. Tapi kan ramai yang tak buat. Tu dia agak sedih jugalah tu. I tak kisah kalau tak boleh jawab kan, jangan tinggal kosong atau tak buat langsung. Banyak kali teacher pesan. Banyak kali tapi student ni tak tahulah, dia kata dia nak ambil exam besar kan, tapi gaya macam tak nak ambil exam besar. Itu yang I pelik. Itu yang teacher pelik lah. Okay. Okay. So satu lagi keadaan, macam tadi kan I cakap composite function ni dia ada dua keadaan. Satu dia boleh suruh awak find, satu lagi dia suruh solve. Solve meaning dia give already the value of that composite function itself. So contohnya given fx equal to x squared minus 3 and then gx equal to 3 over x. Find f gx equal to 13. Ni terbalik. Tadi kita kena cari nilai function tu. Sekarang ni dia bagi nilai function, dia minta you find the value of x. Dia tak kata find the value lah. Dia kata solve. Jadi dalam AdMath ni, kalau you jumpa perkataan solve ni, you tahulah kan. Macam trigo kan, solve. Lepas tu apa lagi? Banyaklah. Find the value of x tu, especially solve ni adalah find the value of x, angle dan sebagainya. So kalau yang ni pun samalah dia punya method dia tu. So you have f g x equal to 13. So you go by flow, mesti kena mula daripada function yang berada di belakang. So f g x kita adalah 3 over x equal to 13. Okay. Jadi bila yang ni jadi objek kepada f, so awak kena ingat ni objek ya. Ni objek kepada function f. So tengok function f. F adalah, tengok balik soalan, tak apa teacher tulislah kat sini. Soalan awak kata function fx awak adalah x squared minus 3. So now our x is already what people? 3 over x. Thank you. Ingatkan tidur dah. Tidur ke? Tak. Mana suara perempuan ni? Perempuan wujud ke tak ni? Wujud. Ada teacher. Ada je. Settle lah. Settle. Ni algebra. Ni dah masuk algebra. Nampak tak? Dia more to algebra composite ni. You faham konsep? Ni masuk algebra awak.
Teacher settle lah sampai habis kan. Sayang pula, ada pula takut-takut dia tak ingat kan. Jangan lupa ya, plus minus 3/4. Baca balik soalan. Kalau dia kata object to all positive, kena declare balik. So therefore x equal to 3/4. Kalau soalan kata solve and x is a negative, so you have to declare therefore x equal to negative 3/4. Kalau dia tak inform apa-apa, you have to put both. Student ni kan, tu masalah. Student ni juga apa, tapi kalau budak IG, dia akan sensitif kalau nampak kuasa 2 ni, square root mesti plus minus. Janganlah lupa benda tu, boleh hilang markah ya, rugi satu markah pun bernilai. Okay, so you get some of the picture, kita recall balik ni. I hope lepas ni last kita boleh try beberapa soalan. That's why nampak macam I try to recall. Ni bukannya ni recall ni, tolong bantu awak recall. So awak rasa awak terrecall tak? Rasa. Okay, thank you. So now we go to the last subtopic for recall. Today is modulus. Modulus ni ataupun satu lagi ayat dia apa dia? Apa satu lagi? Ingat tak? Ingat tak ingat? Modulus ataupun dikenali juga sebagai? Tak ingat. Okay, tak ingat. Terima kasih kerana mengaku. Jadi dia adalah absolute value. Pernah keluar satu tahun tu, I rasa waktu tu first ID yang I handle. Ida tak ada pengalaman lagi masa tu kan. Tiba-tiba soalan kata given absolute value. Macam absolute value? Oh, rupanya absolute value tu adalah modulus. Teacher tak apalah kan awak ni, kalau awak tak ingat tu kelakar lah kan. So kena ingat modulus juga dengan sebagai absolute value. So kalau macam contohnya you have positive modulus 3, so jawapan dia tetap 3. Kalau you have negative 3 modulus, so jawapan dia adalah always positive lah. Itu kenapa kita guna modulus, sebab kita nak dapat jawapan yang always positive. Okay. So dalam keadaan you have to make sure balik kalau equation awak tu kan. Let's say you have awak ada 3 keadaan equation awak sebenarnya untuk modulus. Kalau awak you have this kind of the modulus, so jawapan awak mesti K, and therefore X awak equal to K or X equal to negative K. If you have the equation and equation ada persamaan, let's say number 2 ni situation ni kita you ada modulus AX plus B equal to CX plus D katakan. So macam mana nak solve benda ni? Jadi you kena buat 2 bahagian. Satu bahagian adalah awak akan tulis AX plus B equal to CX plus D. Satu lagi jalan kerja awak kena buat AX plus B equal to letak negative bracket CX plus D. Okay, so student kena tahu benda ni. So kalau you ada contoh soalan ni kan, contohlah soalan awak yang berkisar solve. Dia tetap perkataan dia adalah solve. Okay, contohnya dia minta awak solve. Ya, mudah-mudahlah teacher bagi ni kan. 3x, example dalam buku nota awak. Pastikan ada buku nota pastikan salin ni. 3x negative 2 equal to 10 katakan. Okay. So jadi macam mana awak nak solve this one of the modulus equation? So first 3x minus 2 equal to 10. So 3x equal to 12. X equal to 4. And satu lagi awak kena mention 3x minus 2 equal to negative 10. So 3x equal to negative 8. And x equal to negative 8/3. So you have must 2 working yang you have to show. Satu positif, satu lagi negatif bila modulus tu dah hilang lah. Okay. Do you understand? Yes.
Yes. Kan? Teacher. Yes, kalau awak tengok soal latihan latihan tu lambat lah untuk lepas habis topik function tu, kalau you tengok lepas year tu sepatutnya memang tidak ada masalah langsung lah. Okay, contoh satu lagi example yang I boleh bagi adalah if you take out your book tu kan, untuk soalan yang number 4 tu. If you look at number 4, page 9 kan, exercise 1.4, number 4 tu dia kata itu adalah pair of the simultaneous equation. So but actually you have 3 nanti. Y equal to x plus 4, y equal to modulus x squared negative 16. Itu soalan. Jadi bila you buat working, you akan ada y equal to x plus 4, y equal to mula-mula x squared minus 16. Okay, itu satu keadaan. And then you settle this down yang ni. Kemudian you buat lagi satu equation which is y equal to x plus 4 and then y equal to negative x squared negative 16. So you ada dua equation simultaneous you kena settle down. One and then another one. 2. And then you akan dapat 3 nilai x and y. X1, X2, X3, Y1, Y2, Y3. Okay, remember benda ni jangan dah lupa sebab dia bukan problem solving pun. Function so far dalam IG tak pernah lagi tanya bentuk problem solving. Kalau SPM, ya. Senang nak cakap perbezaannya. Dia awak boleh standby lah. Awak pun dah tak lama dah masuk tingkatan 5 kan. Gitu. Okay. So far untuk inverse function tak ada masalah jugalah. Teacher nak masuk inverse function, sepatutnya next class masuk inverse function. So kita akan tengok sekarang ni ada benda tak yang you rasa dah terrecall dan ada benda tak yang tak recall. So kita akan cuba beberapa soalan. Ada soalan student? Tak ada. Tak ada. Tak ada. Okay, jom kita tengok examination question page 90. Semua ada benda yang teacher highlight tadi. Range tu, domain range tu, student tu. Tak tahulah. Memang every year teacher akan facing student macam tu. Sebenarnya dia tak faham tau. Tapi I hope dengan my explanation tadi tu, bila buat graph, selalunya nak buat range dengan, nak suruh yang tekan range ke domain ke apa tu kan. Buat graph is better lah for me lah kan. Okay. So kita tengok soalan page 19. Okay, siapa nak bagi idea? Siapa yang tak ada ni? Ada 41 je. 41, 40, 41, 42, 43. 7 orang tak ada. Tisha ada Tisha? Tisha tak ada Tisha tak ada lagi. Dia tak sihat Teacher tak lagi. ada teacher. I know, tapi dia sepatutnya dah decide nak ambil ujian formatif tu. Tarikh tutup dia 10 hari bulan. Siapa ada ambil berhubung dengan Tisha? Tak ada. Okay. Alright, tak apa. Abaikan. So kita tengok soalan nombor page 19 tu. Semua orang tengok buku ke? Teacher. Tengok. Okay, ada yang boleh bagi idea fx equal to 2x over x plus 1 and then gx equal to square root x plus 1. So dia nak suruh cari f, g, a. What is this, people? Composite function. Yeah, composite function. Thank you. So how we want to start? This is 2 marks. Substitute Find function A into G. Okay. And then f, g8 awak adalah this one. Square root 8
plus 1. So now your function is f3. Next. Masukkan nilai X. Okay, masukkan nilai x. What is our x? 3. 3. Our x equal to 3 in the function of F. f. Thank you. Korang akan balik maktab juga kan nanti kan? Sebab 7 orang tak ada ni melampau betul. Patutlah cikgu Max ni kuat bebel kan. Attendance paling penting. Tak apalah. Okay, so 6/4 simplify 3/2. You have to remember adalah at maths termasuk topik probability pun. You have to simplify your answer. Sebab I tengok maths, kalau topik ada some of the topic tak simplify pun tak apa. Tak boleh. Okay? Ni awak letak dalam decimal pun lagi pun tak apa. Tak kisah pun. Jadi paling simplify lah. Okay. So okay yang ni I hope dah terrecall lah sikit ya. Alright. So B. Find the expression for f squared x given your answer in the form blah blah blah. Integer to be found. So actually B is a what? Soalan B tu sebenarnya adalah daripada knowledge untuk Composite function. composite function. Thank you. So kalau f squared x ni actually it was f x. So you just settle macam biasa. Lepas tu dia nak dalam bentuk ax plus bx macam ya. Maksudnya jawapan awak nanti bila you buat calculation you have to make sure susunan function tu dalam bentuk ni lah. Tu maksud dia. Okay. So semua orang tengah cuba ke tu? I dah tak nampak. Allah teacher ni. Macam baru first time buat kelas online tak nampak itu. Ya. Banyak dugaan ni kan. Marking paper korang paling banyak dugaan. Ya Allah. Dugaan sungguh. I rasa kinematics tu macam sangat. I rasa I pulun jugalah kinematics tu. Tapi kinematics formatif tu tak ada susah pun. Tak tahulah kenapa student tak jawab, tak cuba nak jawab. Ish, pelik lah teacher rasa. Awak rasa kenapa? Tanya awak pun tak ada makna kan. Okay. So objek dia, ni objek dia baru. Untuk function f. F dalam f. So dia banyak dah substitute dia. Okay, function f tu dah 2. So x kita sekarang ni nak kena ganti apa? 2x over x plus 1. Nampak tak? Nampak x je kita ganti. Kan? Ni memang kena bermain dengan algebra lah ni. Kalau algebra susah lah nak dapat full mark. Okay. Buatlah satu-satu. Expand dengan molek. Yang ni boleh expand ni. Ni expand dapat full x. Yang ni cari dia numerator dia. Yang bawah ni. Okay. Need me to explain this? You want me to explain this algebra? Or we proceed to yang bawah C tu inverse. Tapi inverse. Inverse pun mudah juga kan. Awak ingat lagi kan inverse? You need me to explain this one? Tak jawab soalan I. No. No. Okay, thank you. Proceed je kot. I nak pergi proceed soalan yang berikutnya. Contohnya soalan exercise 1.8 tu. Tu apa yang teacher terang hari ni tu. Ni okey tolong management. Algebra awak jangan problem tau. No problem algebra. Baik je. Okay. So we go to exercise 1.8. Okay, solve the equation of the blah 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 blah. So, what is the idea? I nak siapa? I nak Yusri. Yusri, what is the idea for now we go to page 20.
Exercise 1.8. I just want the idea only. Question number 1. What is the idea? Yusri? Oh, Yusri. Tak jawab ni memang tak datang lah ni. Tabroni? Ni saya je. What's the idea untuk question number 1? Solve the equation modulus 4x minus 5 modulus equal to 21. So, how you want to No. start? Cik. No. Hello, you? Teacher dengar? Hey, Yusri. Yang number 1 yang teacher. Yusri, wujud pun. Teacher dah panggil Tabroni dah tadi. Okay, you pergi mana? Tak, tadi tengah ambil earphone. Sebab Okay. ada kerja. Okay tak awak punya mikrofon tu macam ada bunyi-bunyi sikit kan seorang je dengar bunyi-bunyi. Memang ada bunyi teacher. Oh, memang ada bunyi. Oh, sorry. Okay, you just give me the idea only. What is the idea? The idea is? Hilangkan modulus lepas tu bawa negatif 5 tu ke tepi ke the next. Oh, belum lagi. Itu dah awak dah masuk ke step yang kedua. Idea dia adalah first for x minus 5 equal to 21. Dan bila awak tengok tu idea dia lah, awak tahu yang awak akan ada dua working. Satu lagi, ni working yang pertama. Working kedua for x minus 5 equal to Negative 21. ni idea dia bila nampak modulus. Okay. Yang kedua, sketch the graph blah blah blah. Show the coordinate of the points where your graph meets the coordinate axis. Okay. Solve the equation. Okay. So maknanya yang ni tak ada masalah. Showing the coordinate the point where your graph meets the coordinate axis. Tu maksud dia apa, people? Maksud dia awak kena jawablah soalan. 2A tu kan, apa yang dia nak sebenarnya? Dia suruh kita sketch the graph. Okay, so what is the idea? Buat X0 dengan Y0. Belum lagi, cepat sangat tu. Apa cikgu cakap? Kalau ada sketch the graph, hampuan ni kan. Kelang kabut betul Kalau dia kata sketch the graph, awak tak boleh buatlah Y0, X0 lagi. At least kena ada apa? Table. Table. Buat proper sikit. Boleh tu sebab dia linear kan. Awak dah tahu dah kalau X0, Y0. Kan? At least nampaklah adalah koordinat-koordinat kat sini. Sebab tu lah. Buatlah table. Dia tak suruh pun buat. Nampak sifat humble diri tu. Penat cakap dengan hampa sebab tu lah ujian formati hampa ni lawak sangat. Tahu tak? Cakap pasal ujian formati ni kan. Okay. Soalan. Okay, faham Tolong IG ada cakap dengan tadi dah. IG dia tak ada draw. Dia ada sketch. Semua trigo, sketch, function, sketch. Ada satu lagi. Topik apa kena sketch. Siapa dapat jawab ni? Itu Adam kan dapat RM10 kan? Okay. Ingat tu Adam, nanti tuntut dekat teacher. Satu lagi topik yang akan juga membuatkan arahan sketch. Apakah itu? Kata nak ambil IG. Cepat. Satu lagi topik. Teacher ni punyalah nak bagi hampa clear your mind. The topik-topik yang boleh, bila ada topik, bila ada soalan yang suruh sketch ni, markah banyak tau. Tengok markah ada berapa kat sini. Trigo teacher. Trigo I dah sebut tadi. Trigo, function. Satu lagi. Apa? Tak dengar? Satu lagi. Inequality teacher. No, equality jarang kita akan sketch sayang. Equality jarang sketch. Okay? Kuadratik pun jarang. Jarang dia suruh awak lukis kuadratik sebenarnya. Kecuali itu adalah function. Kan kuadratik pun function juga kan? Betul tak? Betul. Dia suruh awak, selalunya kalau kuadratik tu selalunya refer kepada soalan function. Okay lagi. Topik function kita buat sekarang ni lah. Satu lagi topik. Tadi ada budak tu sebut tapi teacher macam tak dengar sangat. Tapi nak confirm balik. Ada seorang sebut tadi.
1, 2, 3, 4, 5. Puan ni memang. Converting linear to linear graph. No, teacher suruh beritahu nama topik. Tu nama topik apa tu? Straight line graph. Yes, straight line. Thank you. Siapa tu? Nanti tuntut kat teacher ya. Siapa tu? Siapa ke itu? One Adam teacher. Kali Adam jangan untuk jawab adalah RM20 dah awak sekarang. Okay. So, kita tengok soalan yang berikutnya. Okay. Soalan nombor 4. Jen nombor 4 I terang tadi. Find the range of F. Okay, yang ni kan cik kata semua selalu nak lagi. Cuba awak tengok. Nombor 4 ada, nombor 6 ada, nombor 8 pun ada. Cuma beza di antara soalan nombor 4 dengan nombor 8, semua pelajar tolong tengok soalan nombor 4. Soalan nombor 4A dia kata find the range. Nombor 8 dia kata write down the range. Beza tu. Kalau dia kata find range of F tu, maknanya yang tadi teacher terang tadi tu. Maknanya jawapan awak kena dalam bentuk range. F tu dah lah range. Tu confuse budak yang akan tak tahu student kan. I rasa tak ada patut confuse pun. So 4A ni adalah dia kata find the range of F. Maknanya dia nak Fx ni dalam bentuk range. Sebab Fx tu dah macam cik cakap tadi dah kan. Fx tu memang range. Dia memang range. Dia juga dikenal sebagai image. Tu masalah dia cabaran dia dekat sini untuk function. Tapi bila kata find the range, ini adalah bentuk yang awak kena persembahkan range tu. Gitu. Kalau soalan nombor 81, cuba tengok 81. Dia kata 81 muka surat sebelah tu, 21 tu. Write down the range of F. Kalau kita write down of the range of F, what will become out in your mind, student? Ini yang popek. F is subject. F is the image. Okay, F tu adalah image betul. Range tu adalah image sebenarnya untuk soalan ni. Kalau dia kata write down maksud dia suruh kita. Kalau dia kata write down maksud dia suruh kita buat apa? Ambil dia soalan. Bukan. Macam mana kita nak persembahkan jawapan List kita kan? kalau Yeah, list kan. You have to list all the range. Maknanya list tu maksud dia okay. Budak perempuan ni wujud ke tak ni? Budak lelaki je tu jawab dengan I. Girls, you all ada ke tak ada ni? Ada teacher. Ada teacher. Kenapa you? Sama je kan. Tingkatan 5 pun budak lelaki aktif. Tingkatan 4 budak lelaki aktif. Tapi last year budak perempuan I yang aktif. Okay, sambung sini. Lepas tu dia kata nilai X kita sekarang ni adalah di antara -5 dengan 0. Okay, teacher ganti dulu -5. You senaraikan semua. Kemudian you akan list. Contoh dia 2, 3, 4, tu maksud dia write down. After you find all the value of range when the object is between 0 and -5. Tu maksud soalan dia. Tapi bagi untuk soalan nombor 4A tu, dia nak dalam bentuk macam ni. Range of F. Yang ni I terang tadi. Tapi soalan nombor 81 tu very common sebenarnya nombor 8 tu. You all dapat bezakan tak arahan soalan nombor 81 dengan nombor 4A. Dia sama je, niat dia nak cari range which is a image. But the way you present the answer is satu dalam bentuk range, satu dalam bentuk list down ataupun write down. Can you get that some picture? Yes. Teacher. Yes. Can you have some macam you boleh dapat buat perbezaan tak macam mana you nak persembahkan jawapan you? Sebab dia benda yang sama. Soalan MUI objektif yang sama tapi penyampaian jawapan adalah berbeza. Kalau kita tengok soalan nombor 4A kan yang ni I terang tadi, ya. Yang 81 tu, write down tu kena still buat macam inequality ke? No. Just listkan je lah. Tak payah kena list down je macam Cici cakap tadi. Okay, contoh dia kan, okay tak apa. 4A ni kita buat dua keadaan soalan. Satu kita find the range, satu lagi kita write down the range. Okay, apa beza dia? Okay, sekarang ni dia punya function kita adalah 3x squared minus 1. Lepas tu x kita berada, katalah teacher nak ubah sikit soalan sebab dia panjang sangat kan kat situ. X kita berada di antara 8 dengan katalah -5. Besar ni, panjang awak kena list nanti.
Tu maksud dia. Tapi kalau ikut soalan ni, yang soalan kita buat tadi tu, ingat tak soalan kita buat tadi teacher terang untuk range tu, yang ni. Yang ni. Yang ni sama dengan soalan ni. Kalau dia kata find the range of X, sebab tu masa kita ada range of X, inilah jawapan dia. Range of F. Ni jawapan dia dalam bentuk macam ni. Soalan nombor 48 nanti korang kena tunjuk dalam homework korang. Cuma teacher nak ingatkan balik. Okay, kalau lah dia kata macam soalan 81 tu kan, write down the range of F. Guna soalan yang sama, kita nak write down. Rasa-rasa kita nak write down macam mana? Macam ni kita nak write down? Kita akan write down nilai-nilai kan? 3. You kena buat 3, negative 2. Lepas tu negative 5. Lepas tu negative 4. Lepas tu sampailah last kali 2. Faham tak? Teacher, Ya. kenapa kalau kita tengok jawapan dekat dalam buku ni, dia masih tulis dalam inequality tu. 81 ke? Ha. 81 sebab dia kata write down the range of F. Okay, kalau dia kata macam tu, dia 2 markah kan? Okay, kalau buku cakap macam tu, sepatutnya arahan, mungkin dia refer kepada range, tapi tidak, dia kata write down tu selalunya list down. Kalau write down memang kena list down. Nanti I confirm balik yang tu, jawapan belakang tu I confirm balik dengan cikgu Maths yang lain. Okay? Okay. Cumanya you all stand by. Kalau write down tu memang dia akan list down sebab range ni memang refer kepada image sebenarnya. Kalau macam soalan 4 ini, find the range dalam bentuk inequalities tu, dan F tu memang refer kepada image juga sebenarnya. Faham tak? Teacher, kalau macam kan kita macam tak confirm kan, jadi macam kita tak tahu nak buat list down ataupun range. Inequality. So kalau kita just tulis dua-dua boleh ke? Tapi macam kita tak declare lah masa satu jawapan kita. Boleh. Awak jangan letak hashtag. Okay. Okay, I akan confirm balik dengan cikgu Maths. Selalunya my experience macam tu. Kalau write down memang akan list down. Kalau find the range memang kena letak bentuk range ni, inequalities ni. Sama juga dengan soalan number 6. Okay. Soalan number apa lagi yang ada. Tapi memang obviously soalan function is more to the range. Write down ni memang jarang sebenarnya. Nanti I confirm balik. Okay? Tolong ingatkan teacher. I akan dapat kepastian balik. Alright? Tapi you all faham tak? Faham teacher. Oh, teacher. Boleh. Okay. Kalau faham, Alhamdulillah. Make sure kena faham lah ya, sebab kena faham lah. Sebab soalan ni memang every year keluar. Rugilah tak jawab kan? Okay. So untuk homework korang, tolong buat soalan number 4. Lepas tu yang kita revise hari ni je. Rugi pula tak masuk inverse. Kan inverse kan susah sangat, tapi inverse pun teacher nak buat balik betul-betul jugalah. Inverse pun ada satu favorite juga. And then number 8. Okay? Okay. Alright. So ada soalan tak? Okay, macam soalan nombor 9B1 tu. Okay, 9B1 muka surat 22. Hence, bukan hence. Write down the range of G dengan of H inverse tu. So write down the range tu adalah mungkin dia akan refer kepada image perkataan dia yang pertama. Yang kedua macam the girls yang tanya tadi teacher tu lah. Adakah kita nak still lagi nak macam soalan nombor 8 tu dalam bentuk inequalities ataupun kita list down. So kita akan standby untuk confirmation benda tu. But for the time being yang sepanjang teacher facing ni memang dalam bentuk range ni, bentuk inequalities ni. Okay? Boleh terima? Boleh. Okay, so kita pun dah habis masa dah ni.
Jadi Cici harap secara apa yang kita recall ni boleh recall balik lah awak punya knowledge awak masa form 2 form 3. Kalau ada nota form 2 form 3 alangkah indahnya lagi. Macam tu lah. Jadi your homework is number 4 dengan number 8. So tolong kemudian teacher akan bagi korang marking scheme yang semalam punya Cikgu Fitri, and then you all kena marking. Lepas you all marking, teacher akan buka GC untuk letak kat situ marking and your marks. Tolong letak markah. Okay, do you understand? Sebab tak tahulah berapa orang yang kelas C dengan D yang masuk semalam. Tak tahulah apa yang awak sibuk sangat. Awak tengok cerita Hindustan ke semalam? Tolonglah. Alasan korang tak ada FB tu tak logik langsung. Sekarang ni budak-budak bukan ada FB ke? Entahlah. Okay, so arahan teacher 2 ya. Nanti I clear balik dalam Telegram. Okay, ada apa-apa soalan? Tak ada. Okay. Kalau tak ada tolong isi attendance form I nak tengok siapa tu yang tak datang 7 orang tu. So terima kasih di atas komitmen hari ni. Semoga Allah akan bantu kita semua buat baik hari ni. So yang tu sahaja. Assalamualaikum. Tutup dengan tasbih kafarah dan suratul mu'az. Okay. Thank you student. Bye. Thank you, teacher. Thank you, teacher. Bye. Thank you, teacher. Okay.